الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني استودعتك ما قرأته فردته إلي عند حاجتي إليه رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العلي العظيم وقال جل ثناؤه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العلي العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Taala. Kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita dapat menyambung perbincangan kita dengan kitab yang kita gunakan. Kita menggunakan kitab Asas Aqidah Islam. Baik, kita habis pada hari itu perbincangan kita tentang Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dan beberapa pembetulan yang sempat kita buat kalau kita masih ingat daripada nukilan pengarang kitab ni, penyusun kitab ni. Kemudian kita tamat perbincangan sejarah Imam Abul Hasan Asy'ari, bagaimana bermula beliau mulakan menyusun kitab-kitab, kenapa, sebab beliau meninggalkan Mu'tazilah dan mengasaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun lebih sesuai kita kata menyusun kembali dengan secara bersistematik akan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Imam Az-Zubaydi Al-Murtada, Imam Zubaydi Al-Murtada dalam kitab beliau syarah bagi huraian bagi Ihya Ulumuddin Ittihaf Sadatil Muttaqin, beliau menyatakan bi'idza utliqa, jikalau disebutkan secara mutlak Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka siapakah yang dikehendaki mereka adalah muttabi'u Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ini, ataupun sebahagian ulama menyatakan sama, Ahlul Athar. Hari itu kita dah terang siapa mereka ni Ahlul Athar. Baik, masih wujud lagi ke Ahlul Athar? Pun kita bincang dah pada bulan lalu, Ahlul Athar masih lagi wujud. Mereka ni berasal daripada golongan Hanabilah. Baik, kemudian kita pada hari ini akan bincang perkara yang kedua daripada imam bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Maturidi, nama beliau adalah Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi. Kebanyakan saudara kita di sebelah India, Pakistan, Bangladesh, di sebelah utara, di sebelah Rusia, China, South Africa, mereka ni kebanyakan bermazhab dalam akidah mazhab Maturidi. Mazhab Maturidi dengan mazhab Asy'ari ada banyak perbezaan ke? Tak. Hari itu kita dah sebut, perbezaan kebanyakannya adalah perkara furu'. Dari segi asas adalah sama. Baik, beliau ni Imam Abu Mansur Al-Maturidi berasal daripada tempat yang bernama Maturid.
Maturid. Baik. Maturid ni terletak di mana? Samarqand. Ataupun sebahagian kitab disebut Mawara'un Nahar. Samarqand ni semua belah-belah sekarang ni kita boleh kata belah-belah kawasan belah Rusia sana, Samarqand. Baik. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau dinisbahkan sampai orang lupa nama dia. Bukan lupa, tak sebut dah nama dia, Muhammad bin Muhammad. Dinamakan dengan nama tempat dia. Dia berasal pada Maturid. Dinisbahkan dia ni kepada Maturid, jadi Maturidi. Orang panggil sampai pada hari ni Imam Maturidi. Macam Imam Abul Hasan Asy'ari nisbah kepada tok dia, kan? Asy'ari, Abu Musa Asy'ari, daripada kabilah Asy'ari. Baik. Imam Maturidi pula dinisbahkan kepada tempat. Sampai macam mana Imam Nawawi lah, kan? Kita pun sebut Imam Nawawi. Kan? Kita pun dah lupa dah siapa nama Imam Nawawi sebenarnya. Asal Imam Nawawi daripada tempat yang nama Nawa. Nawa digelar dengan tempat tersebut dan terkenal dengan nama tempat tu. Macam itulah juga Imam Maturidi. Asal dia di tempat nama Maturid, akhirnya dia lebih terkenal dengan nama tempat tu disebut Al-Imam Al-Maturidi. Baik, dinisbahkan kepada tempat dia. Baik, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni satu orang ulama yang terkenal. Guru beliau banyak. Beliau digelar sebagai Imamul Huda, Qudwatu Ahli Sunnah wal Ihtida, Rafi'ul A'lamil Sunnah wal Jamaah. Banyak lagi gelaran beliau. Bila satu orang ni gelaran dia banyak, itu mencerminkan tentang keluasan ilmunya dan kehebatan dia. Betapa dia terkenal pada zaman tersebut. Banyak gelaran. Kalau banyak gelaran ni, baik, beliau mempunyai gelaran yang begitu banyak. Beliau adalah antara ulama yang hebat pada zamannya. Beliau ni guru dia banyak, sangat banyak. Lebih-lebih lagi guru dia kebanyakannya adalah ulama-ulama daripada ulama-ulama bermazhab Hanafi dari sudut fiqahnya. Antara ulama-ulama yang beliau mendapatkan ilmu daripadanya Al-Imam Abu Nasr Al-Iyadhi, Abu Bakar Al-Juzja'i. Ini semua ulama-ulama bermazhab Hanafi dan beliau belajar daripada ulama-ulama tersebut. Antaranya ialah Qadi Rai, yang bernama Muhammad bin Muqatil Ar-Razi. Nisbah guru-guru beliau Imam Maturidi ini kembali sampai kepada Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Beliau pun bermazhab Hanafi dalam fiqh. Dari bab fiqh, dari sudut fiqh bermazhab Hanafi. Sebab tu kelah banyak saudara kita yang bermazhab Hanafi menjadi pengikut beliau. Imam Abul Hasan Asy'ari banyak dari segi mazhab-mazhab fiqh yang mengikut beliau, mazhab Syafi'i, Maliki, banyak mengikut beliau. Baik, beliau merupakan ulama yang besar pada zaman beliau. Bahkan diriwayatkan, kalau kita tengok dalam kitab ni, dinyatakan bahawa beliau daripada sejarah, dari sudut sejarah pernah sampai beberapa kali ke Iraq dan Basrah. Pernah sampai ke Iraq dan Basrah dan melakukan perbincangan dari sudut akidah. Beliau ni bukan imam besar dalam bab akidah ya. Beliau ni merupakan imam besar juga dalam bidang ilmu-ilmu akal, dalam bidang ilmu-ilmu yang lain, fiqh. Beliau cuma lebih terkenal dalam bab akidah. Sangat terkenal dalam bab akidah. Beliau ada dinyatakan bahawa beliau pernah sampai ke Iraq dan di Basrah, pernah berdebat dengan beberapa pendukung mazhab Mu'tazilah pada ketika itu. Jadi beliau ni seorang ulama yang hebat. Pada zaman tersebut, boleh dikatakan zaman tersebut ni suasana perdebatan ni memang menjadi satu suasana lah pada ketika tu.
Macam kita tengok pada bulan lalu tentang Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari bila mula dia telah kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia nak membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara pendekatan yang beliau ambil adalah perdebatan. Kerana Mu'tazilah pada ketika itu memang terkenal dengan perdebatan. Jadi dia bangkit melakukan perdebatan di merata-rata tempat, sehinggalah sebahagian besar golongan Mu'tazilah, pengikut-pengikut Mu'tazilah telah menjadi pengikut beliau. Macam itulah juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga terkenal beliau melakukan banyak perdebatan. Beliau antara ulama yang besar, dilahirkan pada zaman Al-Mutawakkil. Cuma tentang bila beliau dilahirkan ni ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan 232 Hijrah, sebahagian mengatakan 247 Hijrah. Cuma yang pastinya beliau meninggal dunia pada 333 Hijrah. Di apa nama dia? Beliau telah ditanam di Samarkand, meninggal pun di Samarkand, tempat beliau dilahirkan, di situlah beliau telah meninggal dunia. Kitab yang beliau karang ni cukup banyak. Terutama kitab Tauhid yang beliau karang memang cukup hebat. Cukup banyak dan cukup hebat. Manhaj yang beliau bawa adalah lebih kurang sama dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. At-tawassut bainal aql wan naql. Mengambil jalan tengah di antara akal dan nakal. Mu'tazilah melampaui tang mana? Mereka melampaui dalam bab akal, mendepankan akal daripada nakal, mendepankan akal untuk buat keputusan kepada nakal, dalil Al-Quran dan hadis. Nakal tu Al-Quran dan hadis. Apa saja yang tak kena dengan akal, tak kena dengan logik, mereka ubah makna, tukar. Itu adalah Mu'tazilah. Kita ni sama lebih kurang dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita mengambil jalan tengah, menggunakan akal. Kita tak meninggalkan fungsi akal, tetapi kita mendepankan nakal. Mendepankan nakal. Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga sama. Beliau mengambil jalan tengah antara nakal dan juga akal. Beliau mendepankan dalil firman Allah Ta'ala. Allah menjadikan umat ni umat yang istimewa. Allah sebut dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah kata demikian itulah kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan. Kita ni special kerana kita ni umat yang sederhana. Umat yang sederhana, umat yang pertengahan, ataupun umat yang istimewa. Kerana itulah beliau mengambil pendekatan, mengambil jalan tengah. Jadi banyak pandangan-pandangan beliau yang beliau nyatakan adalah lebih kurang sama dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kitab-kitab fiqh, usul fiqh banyak dikarang oleh beliau. Antaranya kitab yang beliau karang adalah Kitabul Jadal, kitab tentang perdebatan. Kitab tentang ilmul kalam, kitab-kitab tentang ta'wilul Quran, kitab tentang ta'wilul Quran, dan ada juga kitab tentang ilmu usul fiqh. Beliau merupakan ulama besar. Baik. Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Asy'ari dalam bab perkara pokok tak banyak berbeza. Sama. Beza mereka tang mana? Beza mereka kebanyakannya adalah perkara-perkara furu'. Baik. Tapi bila kita kata Mu'tazilah, bukanlah semua pandangan Mu'tazilah ni sesat. Ada juga pandangan mereka yang boleh diterima. Tapi kebanyakan pandangan mereka adalah tersasar salah. Mu'tazilah ada khidmat tak yang mereka lakukan kepada Islam? Hari itu kita dah terang. Ada juga khidmat yang dilakukan oleh Mu'tazilah kepada Islam. Tetapi problem dia tang mana? Problem dia mereka tersasar. Mereka melakukan seni perdebatan yang begitu hebat, menyusun seni perdebatan yang begitu hebat. Mereka berdebat dengan golongan-golongan mulhidin, golongan-golongan yang nak menentang Islam. Ada khidmat mereka, tapi tersasar. Bukan zaman Mu'tazilah ya, zaman lain ni pun kadang ada juga orang kan
Niat dia bagus, tapi kadang-kadang kerana dia duk guna akal sangat sampai membuatkan kadang-kadang dia ubah makna ayat Quran, dia ubah sejarah, ubah hadis, semata-mata kerana apa? Kerana satgi orang kafir ingat apa? Satgi depa pandang apa? Kerana niat dia tu nak mempertahan, tak mau bagi orang kafir merendahkan Islam. Tapi itu perkara yang bercanggah dengan fakta, bercanggah dengan ilmu, maka kita kata perkara itu tetap salah. Kita memandang satu perkara itu memandang dengan pandangan Islam. Tak perlulah kita pandang perkara tersebut dengan pandangan orang bukan Islam. Sudah tentu kita nampak kadang-kadang setengah perkara dalam Islam macam salah. Contoh kan, Islam tak membenarkan LGBT. Kalau kita tengok dengan pandangan golongan bukan Islam, kita kata ini diskriminasi, kan? Tapi Islam dah jelas. Allah menyebut dalam Quran jelas. Allah menciptakan dzakar wal unsa. Allah menciptakan lelaki dan wanita. Ada yang pertengahan tu khunsa, kan? Yang ni unsa pun tak, lelaki pun tak, perempuan pun tak, khunsa pun tak. Yang ni dia sendiri create, dia sendiri cipta diri dia tu menjadi wanita. Yang tu dalam hadis dalil jelas. Nabi menyebut la'an, Nabi melaknat, Nabi menyebut Allah Ta'ala melaknat kepada wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita. Bila dah mai dalam Quran clear, dah mai dalam hadis clear, maka kita tak payahlah nak putar pusing roundabout pi sana sini, kan, semata-mata kerana nak memuaskan pandangan orang bukan Islam. Tak payahlah tu. Sebab kita Islam, kita ada pandangan kita sendiri. Islam bukan agama kutip sana kutip sini ambil. Islam adalah agama yang sempurna. Pemikiran kita dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Kita membentuk cara berfikir yang betul dengan Al-Quran dan hadis. Pencipta kita. Bukan kita pula yang betul. Yang ni problem kadang-kadang berlaku kepada sebahagian pada masyarakat kita. Baik. Kita tengok antara pandangan Mu'tazilah yang sangat ketara, yang ketara salah dia adalah pada Mu'tazilah dalam bab af'alullah. Dalam bab af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala, kita kata perbuatan Allah Ta'ala tidak bersebab. Allah tak letakkan sebab apa Allah buat sesuatu. Allah meletakkan sebab tu kepada kita. Hikmah dia ada. Manusia ni kita nak buat apa pun mesti ada sebab. Beza dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam mazhab Mu'tazilah, mereka berpendapat, mereka ada satu pandangan tentang as-salih wal aslah. Allah Ta'ala tu wajib membuat sesuatu yang baik dan yang lebih baik. Ini satu pandangan yang menyimpang, yang salah. Pada mereka dah Allah kalau buat benda tu mesti salih wal islah. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan bincang tentang pandangan yang salah ni. Pada kita tak ada yang boleh mewajibkan Allah Ta'ala. Allah buat sesuatu, Allah letak, ada hikmah dia, tapi tidak ada sebab dia. Baik. Kedua, antara mazhab kita panggil bab akidah yang lebih asal, yang keluar daripadanya Mu'tazilah kerana bertengkar dengan guru dia, Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ni keluar daripada majlis apa? Majlis Hasan Al-Basri. Adalah Al-Imam Hasan Basri 23 110 Hijrah. Baik. Beliau ni nama dia Al-Imam Hasan Basri, seorang ulama yang terkenal. Tapi kita tahu tak bahawa dia ni sebenarnya beliau adalah seorang hamba kepada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Asal ni Imam Hasan Basri yang orang akan sebut sampai bila-bila. Ada kitab yang dikarang khusus cerita tentang Al-Imam Hasan Basri. Pendapat beliau dinakalkan banyak dalam kitab syarah-syarah hadis. Pendapat beliau dinakalkan. Al-Imam bila disebut Al-Hasan kebanyakannya ada merujuk kepada beliau. Ulama besar, tabi'i. Asal dia adalah seorang hamba kepada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit.
Beliau lahir pada 23 Hijrah dan banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat Nabi dan tabi'i. Ulama yang besar. Seorang yang faqih, bukan taufiqah tapi faqih. Ulama besar dalam bidang fiqh, meriwayatkan hadis, mempunyai pengetahuan yang tinggi, dan seorang yang fasih. Fasih ni dia seorang ulama besar dalam bidang ilmu bahasa Arab. Macam imam kita, Imam Syafi'i, beliau bukan takat imam dalam bidang ilmu fiqh, beliau juga imam dalam bidang ilmu lughah, menghafal banyak syair-syair Arab, sehingga Imam Syafi'i menjadi hujjah dalam ilmu bahasa. Ulama-ulama lughah juga hadir, ulama-ulama bahasa, pakar-pakar bahasa juga hadir dalam kuliah Imam Syafi'i untuk belajar bahasa, ilmu bahasa Arab semata-mata. Imam Syafi'i, begitulah beliau ni seorang yang fasih dalam perbicaraan. Imam Anas bin Malik rahimahullah ta'ala berkata, tanyalah kepada Hasan. Bila orang datang bertanya, beliau kata, tanyalah kepada Al-Hasan, kerana dia banyak mengingat melebihi daripada kami. Seorang ulama yang besar, Anas bin Malik kata, kalau nak tanya sesuatu, pergi tanya kat Hasan. Sedangkan dia lebih muda daripada Anas bin Malik. Tetapi dia kata, kalau nak tanya sesuatu, pergi tanya kat dia. Seorang ulama hebatlah dia, mendapat pengiktirafan. Oleh kerana tajam fikirannya, sampai pernah dikatakan, kalau Hasan ni sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang ramai, tentu mereka berhajat kepada pemikirannya. Bukanlah sahabat Nabi ini berhajat kepada pemikiran dia nak cerita, tapi nak cerita dia punya cerdik, tajam pemikiran dia ni. Kadang-kadang sampai kalau mereka kata, kalau dia ni sempat hidup di zaman sahabat, dia ni tabi'i, sempat berjumpa dengan sahabat, tapi kalau hidup zaman sahabat jumlah yang ramai, awal ni sahabat Nabi nanti tanya pandangan kepada dia. Walaupun mereka hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi, nak cerita apa? Cerita cerdiknya dia ni, bukan calang-calang orang. Nampak? Jadi sebenarnya kemiskinan bukan halangan kalau orang nak capai kemajuan. Kan? Tak cukup miskin ke jadi hamba. Beliau ni bekas seorang hamba, tapi menjadi ulama yang besar. Qadhi Iyad, asal Quta'ut Tariq. Quta'ut Tariq ni apa dia? Penyamun. Tapi menjadi ulama besar akhirnya. Malik ibn Dinar pernah menjadi, kerana kematian anak dia pernah menjadi pemabuk, akhirnya menjadi wali Allah Ta'ala. Jadi orang kalau nak, dia boleh jadi. Kalau nak, yang boleh jadi minta Eddie. Kan, otak bagus kan, tapi tak jadi. Contohlah, kalau nak mencuri ni pun kan, dia kena cerdik. Tak cerdik macam mana nak mencuri? Baru nak start mencuri dah kena tangkap. Kebanyakan pencuri, kalau yang geng pecah rumah ni, strategi dia hebat. Kan, berapa plan dia buat. Dia main riki dulu, tengok dulu, survey dulu, tahu bila dia ni keluar masuk, bila dia ni ada, bila dia ni tak ada. Weh, banyak kerja nak kena buat. Dia study habis dulu, baru nak pecah rumah pun. Kan, kalau bodoh bengong, lompat-lompat pagar, ya, dah kena katok. Kan, tapi cuma salah guna. Salah guna ketajaman pemikiran. Tengok, beliau tak menjadikan alasan kerana dia bekas seorang hamba. Dia telah menjadi faqih yang besar, rujukan ulama pada ketika zaman tu. Asal dia seorang hamba, tapi menjadikan rujukan ulama sampai mereka boleh kata perkataan ini sangat besar. Kalau dia hidup zaman awal bersama dengan sahabat-sahabat Nabi, kami ingat mereka nanti tanya kepada dia, nak cerita apa? Sahabat Nabi ni hebatlah, orang yang hidup dengan Nabi kan, ilmu mereka sudah tentu luas, orang berhajat pada mereka, tapi nak cerita luasnya ilmu dia ni. Imam Hasan Al-Basri, baik, seorang yang sangat berani, walaupun dia berasal ada seorang hamba, tetapi dia seorang yang sangat berani. 3 mengeluarkan pendapat. Sampai macam mana dia punya berani ni?
Dia pernah ditanya pada zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah kan dilantik terus. Zaman Yazid bin Muawiyah ni menyaksikan begitu banyak ulama dibunuh. Antaranya Abdullah bin Zubair. Banyak yang dibunuh pada zaman tersebut. Hajjaj bin Yusuf kita tahu cukup kejam. Pada zaman ni lah. Jadi pada zaman ni ada orang mengambil pendirian untuk tidak bercakap kerana kezaliman yang berlaku pada zaman tersebut. Jadi bila orang tanya kepada dia tentang pelantikan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, apa pandangan kamu? Jadi pada ketika orang takut nak bagi pandangan, dia dengan lantang berkata bahawa dia mengatakan bahawa pelantikan itu sebagai salah. Beliau tidak mengakuinya sebagai seorang yang benar. Sedangkan pada ketika itu orang lain tidak berani bersuara. Nak cakap benar ni kan, tambah-tambah dalam isu politik, takkan serabut. Dah itu kan kita cerita daripada buat Syiah ni pecah saya sampai jadi macam ni sebab politiknya isu. Nah, ni tak ada kaitan dengan hidup dan mati ya. Saya cerita daripada zaman dulu lagi. Segala cacah marbah kan. Tapi kita tak bolehlah kata dak kita tak perlukan pada politik. Politik penting kan. Politik penting. Cuma yang cacah marbah tu yang terlibat tu kadang-kadang lah kan. Baik. Kita masuk kemudian Yazid bin Muawiyah bila ditanya pada ketika itu banyak yang mengambil pendirian untuk tidak berani bersuara, tetapi beliau mengambil pendirian untuk menyatakan pelantikan itu adalah salah dan tidak benar. Dia tak mengakui. Zaman tu kira kalau orang tak terima boleh kena bunuh dia. Dia bukan kira setuju tak setuju. Pasal di depan mata dia pada zaman tersebut berlaku banyak pembunuhan. Ulama ditangkap, dia bunuh. Tapi dia seorang ulama yang berani. Tapi dia punya pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar. Baik. Beliau seorang yang warak dan bertakwa. Dan beliau juga seorang sufi. Hasan Basri rahimahullah ta'ala tidak pernah melibatkan dirinya dalam perkara siasah pada zaman dia. Tak terlibat dengan politik pada zaman tersebut. Ada ulama yang berpendirian tak mau terlibat dengan politik, tapi bukan makna mereka tak berpolitik. Janganlah cop mereka ni kata apa Mu'tazilah lah, Khawarij ataupun sebagainya kan. Mereka mengambil pendirian dalam medan dakwah. Tapi tengok jari dia ada kau dakwat kan. Kita jangan ekstrim sangat. Ada setengah orang kata ni tak ada apa, ni mau atai pagang leceh. Mungkin mereka ada pendirian. Kalau kita ada warna, kita tak boleh nak sampaikan dakwah nanti kan. Kita terhad nanti nak sampaikan dakwah. Ada orang dia ada pendirian dia, tapi dia lebih memilih kepada jalan untuk dakwah, untuk menyampaikan agama. Kerana kalau kita ada warna, kita terhad sikit nak sampaikan dakwah kepada semua orang. Baik. Macam itulah Imam Hasan Basri. Dia memilih pada zaman tu kezaliman banyak kan. Ada ulama yang bangkit bersuara. Tapi beliau bila ditanyakan soalan dia tak sembunyi. Pada ketika tu zaman ketika orang bunuh ulama main zaman. Jadi ada ulama ambil pendirian untuk diam. Cuma Imam Hasan Basri tetap jawab. Walaupun ditanyakan kepada dia isu politik agak sensitif. Pelantikan khalifah tu. Kan? Tapi dia tetap kata pelantikan tu tak benar. Dan dia tak setuju. Kena ada keberanian untuk cakap lagu tu. Kena tak takut nyawa. Zaman lah ni cuma tak kena tak takut apa. Saat lagi kena gam ke apakah. Satu zaman dululah lah ni tak ada lah. Dulu takut kena gam ke apakah kan. Zaman dulu bukan cerita gam tak gam, nyawa boleh melayang. Dia tak terlibat secara langsung, tetapi dia adalah ulama yang berani. Bila ditanyakan hukum, walaupun berkaitan dengan siasat, dia akan menjawab. Tetapi dia tidak terlibat dengan politik pada zaman tersebut.
dan beliau telah dilantik untuk menjadi qadi di Basrah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia pernah dilantik untuk menjadi qadi, tetapi kemudian beliau mengambil pendirian untuk minta tangguh. Tangguh makna minta berhenti. Kerana situasi pada zaman tersebut, dia ambil pendirian untuk berkecimpung dalam bidang ilmu, maka dia meninggalkan jawatan qadi tersebut. Tegasnya, Hasan Basri mempunyai pencapaian pengetahuan yang tinggi. Banyak para ulama yang merujuk kepada beliau dan mengumpulkan pandangan-pandangan beliau dalam 7 buah buku yang tebal. Beliau meninggal dunia di Basrah pada tahun 110 Hijrah. Baik, jadi kita sebut 2 kisah hari ini tentang imam. Pertama, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seorang lagi kita sebut sebelum daripada tu, Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita ingat dalam pertemuan kita hari itu, kita cerita sikit sejarah macam mana Mu'tazilah ni boleh wujud, kan? Kita cerita tentang Syiah sikit pada hari itu. Lepas tu kita cerita tentang Khawarij, dan kita cerita tentang Mu'tazilah. Wasil bin Atha' ni, pengasas Mu'tazilah, adalah asal dia anak murid Imam anak murid Imam Hasan Basri ni. Kerana dia tak puas hati dengan jawapan Imam Hasan Al-Basri, maka akhirnya dia keluar dengan mengasas mazhab dia sendiri. Daripada pandangan yang kecil-kecil, akhirnya dia mengasas satu pandangan, satu mazhab dalam akidah yang berbeza. Walaupun kita kata Mu'tazilah ni nampak macam dah habis, tapi pemikiran Mu'tazilah tu pada hari ini masih ada. Pemikiran tersebut pada hari ini masih ada, tapi dia datang dengan lagi bentuk yang lebih mencabar pada hari ini. Mereka menamakan sebagai modernisasi dalam Islam moden, menamakan dengan liberal dan sebagainya. Yang ni dia kata inilah Islam yang lebih betul kerana dia lebih liberal, lebih sesuai dengan zaman. Islam tu dah memang sesuai sampai ke hari kiamat. Yang tak sesuai ni kita, pasal kita tak betul-betul mempelajari, mendalami dan mencintai Islam, maka akhirnya kita modified Islam. Ini masalah umat pada hari ini. Patutnya dia sesuaikan diri dia dengan Islam, tapi apa yang dia buat pada hari ini, ada sedikit kesedaran tentang agama, dia sesuaikan, dia modify Islam tu ikut dia, selera dia. Dan pada zaman ni, dulu zaman Arab dulu pandang pasiak, mereka tutup muka, tutup pakai kepala. Malah ni kita bukan duk dah pasiak apa, kan? Jadi buka tudung. Tak ada hujah-hujah tu, kan? Main mana? Banyak pandangan. Main banyak pandangan pada hari ni. Main pandangan pula Islam tak perlu kepada Tuhan, tak memerlukan kepada salat ibadat kita. Janji kita ikhlas, tak semayang tak apa. Semayang tu bukan lebay-lebay, tu bukan suci, bukan bagus. Janji kita ikhlas, kita pun keliru ikhlas tak mana. Kan? Ikhlas ni, bila tanya balik kepada dia, ikhlas tu apa dia? Ikhlas kita suci hubungan kita dengan dia. Kita pernah jumpa makhluk macam ni. Tanya kat dia, ikhlas tu apa dia? Dia kata suci hubungan kita dengan dia. Tanya pula dia, saya tak faham suci hubungan tu macam mana. Jadi kita mempercayai dia dalam hati kita, itu dah cukup. So kata, Masya Allah, baguslah. Boleh tak saya dapat rujukan daripada kenyataan puan ni? Dia kata, nak rujuk apa lagi? Tu saya kata, kalau puan ni seorang doktor, kan, jikalau orang pertikaikan sesuatu teori yang puan bawa dalam bidang kedoktoran, sudah tentu puan akan merujuk kepada seorang pakar dalam bidang kedoktoran bidang tersebut, ataupun hasil-hasil tesis yang beliau karang. Ada tempat rujukan dia. Jadi untuk teori puan ni, mana rujukannya? Dia kata nak rujuk apa lagi? Kita ni masing-masing tahu dalam hati dia macam mana dia nak sembah Tuhan dia.
Kita kata penatlah Allah Ta'ala hantar macam tu, rugilah hantar Nabi. Kalau kita dah tahu dah nak ikut Allah macam mana, nak ikut kehendak Allah macam mana, Quran mai dah cukup dah. Nabi tak perlu lagi datang. Dia kata Nabi tu dihantar sekadar nak sampaikan kepada kita Quran. Tu macam mana kita nak faham Quran? Dia kata Quran tu terlalu mudah untuk faham. Saya memang ada idea sikit, kalau tidak nak suruh dia baca Quran sikit, nak dengar kan, tapi pasal berusia tak apa nak nampak cantik lah kan. Kalau boleh kita nak suruh kadang orang macam ni, kadang Quran dia tak lepas baca lagi, dia baca terjemahan kan, terus jadi lebih hebat pada ulama tafsir. Ini penyakit kan. Kadang saya baca Quran dengan bahasa saya. Ada tak bahasa-bahasa macam tu bunyi? Saya baca Quran dengan bahasa saya. Macam mana? Terjemahan Quran tak dapat sampaikan kepada kita hakikat sesuatu makna. Sebab tu perlukan kepada tafsir. Kita tengok terjemahan Quran pada ayat-ayat yang mudah, ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang perlu dirujuk kepada ulama. Dan ulama ada perkara-perkara yang ulama bidang tersebut tafsir. Tapi kadang hari ni dia baca terjemahan, itulah masalah dia. Dia baca terjemahan, akhirnya dia menjadi mufassirah. Terjemahan mana baca-baca dia sebutlah terjemahan tu terjemahan bahasa Inggeris. Dia baca Quran ikut terjemahan bahasa Inggeris, tak ada isu. Bagus kita kena tengok terjemahan Quran, tapi ini masalah yang kita, bila kita tak ada rujukan, ini masalah dia berlaku. Tapi saya pun faham kata dia bukan sengaja. Dia ada mula tak tahu tentang agama apa pun. Dia seorang ahli akademik, tapi mula dah belajar sikit-sikit tentang agama kan. Saya pun satu pertemuan singkat dia, tak sempatlah nak cakap panjang kan. Dia pun tengok kita dengan kepiah dengan ni kan. Terus mai jumpa tak ada mukadimah apa, tahu-tahu tanya soalan ya kan. Jadi tak sempatlah nak sembang panjang, tapi kita boleh faham bahaya ni. Tengok bahaya. Setiap perkara perlu ada tempat kita rujuk. Perlu ada ahli kita rujuk. Quran yang bagi tahu. Di mana Allah bagi tahu? Fasalu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dalam bidang tersebut kalau hang tak tahu. Allah suruh rujuk ahli. Kalau nak buat rumah, nak buat bangunan, tanya kontraktor. Kan? Arkitek, orang yang ahli dalam bidang tu lah. Kita tak boleh pergi sembang dengan tokek roti canai pasal nak buat bangunan, dia bagi idea juga tapi tak ada asas kadang. Apa arah dia buat bangunan macam ni, dia patut kena buat macam ni. Boleh dengar lah kat kedai kopi tapi dia bukan ahli. Boleh lah jadi model sembang tu. Orang mau buat bulat macam ni baru cantik, dia kena buat macam tu macam ni kan. Tapi dia bukan ahli. Boleh lah takkan nak goreng kat kedai kopi kan, tapi tak boleh dirujuk. Tapi itulah pada hari ni kan, kadang-kadang sedih kita tengok juga serabut orang. Jadi kita ni sebagai Muslim, apa kewajipan kita? Masuk tu dah. Masuk dah. Sikit lagi, sikit nak penamat ni. Baik, jadi kita lah ni, kewajipan kita sebagai seorang Muslim, apa kewajipan kita lah ni? Baik, kewajipan kita pertama adalah menuntut ilmu. Apa benda pun kita nak tahu betul salah, kena ada ilmu. Jadi kita kena menuntut ilmu yang betul daripada orang yang betul, dengan cara yang betul, daripada rujukan yang betul. 4 benda ni kena ada. Ilmu yang betul daripada ahli dia, orang yang betul, dengan cara dia, cara yang betul, daripada rujukan yang betul. Jangan pakai shortcut ni kan, ikut jalan shortcut nak sampai cepat, macam mana tak sesat kan. Ada satu friend saya dalam list kan, saya tengok dia dulu duk cerita pasal kereta lah ni, duk pula cerita pasal agama, rujukan dia semua Syekh Google. Jadi ada orang yang kita tak boleh nak cakap apalah kan, rujukan dia kama qala Google.
Pening. Sebab tu dia kena ada ahli, orang yang betul. Sebab di sebalik penyampaian tu ada pemikiran, daripada rujukan yang betul, kitab yang betul. Di sebalik setiap penulisan tu ada pemikiran pengarang tu, penulis kitab tu. Rujukan yang betul, kitab yang betul, guru yang betul, cara yang betul. Ni kutip sana sikit, kutip sini sikit, kutip situ sikit, dah sekali tak tahu. Sebenarnya asas pun tak tahu. Sebagai contoh, saya ada seorang kawan, dia mula belajar agama, alhamdulillah. Lepas tu mula dia dah belajar sikit kitab fiqh. Lepas tu dia kata fiqh ni lambat, kita tak boleh mendekati sunnah. Kemudian terus dia belajar Bulughul Maram. Baguslah Bulughul Maram, kitab hadis fiqhul hadis. Satu masa dia pun duk cakap lah, kita ni dalil hadis tu, dalil hadis ni. Saya kata kitab Bulughul Maram tu disusun dalil mazhab Syafi'i tu. Dia kata betul ke? Siapa penyusunnya? Ibn Hajar Asqalani Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian dalam melawat tu saya tanya, syarat sah wudu ada berapa? Dia pun jam. Baiklah, lah ni tengok kitab tu, tolong cerita sat rukun wudu ada berapa? Dia kata apa yang ada dalam hadis yang tu semualah. Buka kitab hadis tu lah ni, bagi tahu yang mana satu yang sunat, yang mana satu yang fardu. Jam. Sebab tu kita bukan masalah belajar fiqhul hadis kita tengok Imam Ghazali susun kedudukan nak belajar ilmu. Pertama belajar fiqh dulu. Kita habis fiqh dulu. Habis fiqh dah kita asas, nak belajar 4 mazhab pun tak ada masalah. Mazhab satu dulu bagi habis. Dah faham tentang fiqh mazhab, lepas tu belajarlah fiqh ikhtilafat semua. Fiqh muqarin semua selepas tu. Masalah dia apa berlaku hari ni, dia tak ambil asas terus dia lompat naik atas. Dia tak masuk tadika darjah 1, terus dia pergi masuk form 6 ilmu rijal. Pening lah. Apa yang berlaku? Serabut. Akhirnya keliru. Kerana tu sebab tu ilmu dia ada maratib. Jadi nak mempelajari ilmu akidah ni kewajipan kita sebagai orang awam, maka kita belajar dengan 4 tadi perkara tadi yang betul. Kewajipan kita. Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Nabi SAW sebut tentang kewajipan menuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap orang muslim. Semoga sikit sebanyak yang sempat kita kongsikan ni Allah berikan kekuatan, Allah berikan kefahaman kepada saya dan kita untuk lebih memahami agama Allah Ta'ala, dan untuk kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Kita sambung insya-Allah pada bulan depan. Ada rezeki dalam bab berkeyakinan dengan ilmu. Nak menuntut ilmu, berkeyakinan dengan ilmu. Kita akan sambung perbincangan tersebut terbahagi kepada 4 bahagian. Wallahu Ta'ala a'lam. Allahumma lakal hamd wa lakal syukur ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.